84. Kak Zaidah? Berapa? 59. 69. 99, minta maaf 99. Okey. So antara muka surat 84 ataupun 99 tadi. Okey. Jadi sila rujuk muka surat 84 atau 80 atau 99. Kita berada di bab yang ke-15 bertajuk beristinja dengan air. Okey, topik kita pada pagi ni babul istinja'i bil ma'. Qala al-Imam Al-Bukhari rahimahullah haddathana Abul Walid Hisham bin Abdul Malik qala haddathana Syu'bah an Abi Mu'adh wasmuhu Atha bin Abi Maimunah qala sami'tu Anas bin Malik yaqulu كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا خرج لحاجته أجيء أنا وغلام معنا إداوة من ماء يعني يستنجي به. Maksudnya, hadis kita bernombor 150, Abul Walid Hisham bin Abdul Malik meriwayatkan kepada kami, dia berkata, Syu'bah meriwayatkan kepada kami dari Abu Mu'adh. Okey, lihat terjemahannya itu silap. Tambah di depannya dari Abu Mu'adh. Sebab kalau lihat pada bahasa Arab tu kan an Abi Mu'adhin. Jadi terjemahannya dia cuma letak dari Mu'adh. So tertinggal Abu di situ. Sila tambah dari Abu Mu'adh. Nama sebenar Abu Mu'adh ini adalah Atha bin Abu Maimunah. Jadi Atha bin Abu Maimunah ni dia berkata, aku mendengar Anas ibn Malik berkata, apabila Nabi SAW keluar untuk buang hajat, maka aku dan seorang anak kecil yang lain datang membawakan segayung air untuk beliau, yakni untuk beliau pakai ataupun untuk baginda gunakan dalam beristinja. Jadi hadis ini diceritakan oleh Anas ibn Malik. Anas ibn Malik seorang sahabat Nabi yang mana dia anak kepada siapa? Nak tanya. Kak Zah? Kak Zah duduk depan, sila jawab. Anas ibn Malik. Anak saudara Maimunah. Betul ke? Cik Ana betul? Ini tembak betul-betul ke tembak main-main? Betul. Anak saudara Maimunah. Okey, ada jawapan lain Kak Song? Apa dia? Anak didik Nabi? Sekejap tak dengar lah. Salah lah. Apa dia? Betul, macam mana? Anak saudara Maimunah, sama macam tadi Kak Dewi dengan kakak cakap. Ada jawapan? Tak ada. Ada jawapan? Tak ada. Ada jawapan kakak? Tak ada juga. Cik Asia? Tak ada. Anas ni. Jangan confuse. Anak saudara Maimunah tu Ibn Abbas. Ibn Abbas tu anak saudara Maimunah. Sekarang ni Anas Ibn Malik. Silap tu karakter tu. Perawinya berbeza. Yang bekerja dengan Nabi. Budak mana pula? Mak. Yes, sebab tu tadi saya tanya, dia anak kepada siapa? Siapa mak dia? Mak dia adalah seorang wanita. Ya, betul.
Maknya seorang wanita. Ya betul, saya tahu. Ada ke mak yang bukan wanita? Suka. Mak Nabi dengan bapa angkat dia dekat syurga? Ini cerita mana ni? Lama-lama jadi sesat ceritanya. Mak dia. Oh, Nabi nampak mak dia di syurga. Okey, itu dah betul dah. Tapi siapa dia mak dia? Oh, stres saya begini. Jangan stres sangat. Nampak stres sungguh muka semua. Walaupun bertutup. Ummu Sulaim. Ish, kuatnya. Nasib baik tak dengar. Jadi kita lihat kenapa penting saya nak cerita tentang ni. Anas ni ketika Nabi SAW pertama kali menjejakkan kaki ke Madinah. Jadi ramai di kalangan Ansar mereka beri hadiah kepada Nabi. Ummu Sulaim dia kata dia tak ada apa-apa nak bagi pada Nabi. Jadi dia bawa anak dia ni, Anas tu masa tu umur 8 tahun. Okey, kecil. Jadi Anas yang ceritakan. Jadi ibu aku bawa aku bertemu dengan Nabi SAW. Dan pada masa itu ibu aku beritahu kepada Nabi, ini anak saya masih kecil, saya hadiahkan anak saya kepada anda untuk membantu. Sebab tu tadi kan Kak Dewi kata dia pelayan Nabi ya. Dia bantu. Kita kata macam PA Nabi lah. Sejak dia berumur 8 tahun. Jadi ini kita lihat sebab saya nak relatekan nanti dengan satu perbincangan yang mana akan ditampilkan oleh Imam Ibn Hajar Al-Asqalani dalam kitabnya. Untuk menunjukkan tadi, dia ada perkataan ghulam. Sebab Anas dia cerita dalam hadis ini, ketika dia bawakan air untuk Nabi, dia bersama dengan seorang lagi budak. Tapi budak itu tidak disebutkan siapa namanya. Nak cakap di sini, budak dengan budak. Okey? Sebab Anas ni anak kecil. Jadi kata dia ada anak kecil lagi satu yang bersama dengan dia bawa air itu untuk Nabi gunakan ketika beristinja. Tapi betulkah yang bersama dengan dia tu anak kecil? Okey? So kita akan baca perbincangan yang ditampilkan di sini. Baik, kita lihat di situ ada syarah kepada judul bab kita. Kita ada perkataan babul istinja bil ma. Bab beristinja dengan air. Melalui judul bab ini, Al-Bukhari ingin menyanggah pendapat yang memakruhkan beristinja dengan air dan pernyataan bahawa Rasulullah SAW tidak pernah melakukannya. Baik, jadi di sana ada pendapat yang memakruhkan beristinja. Beristinja ni kalau dalam bahasa Melayu kita panggil cebok lah. Okey, cebok dengan air. Jadi bila Imam Al-Bukhari dia buka satu topik. Topiknya babul istinja bil ma, beristinja dengan air dengan tujuan dia nak menyanggah pendapat yang mengatakan Nabi tak beristinja menggunakan air. Sebab tu ini tujuan dia kenapa dia letakkan satu topik yang khusus bagi membetulkanlah pendapat-pendapat yang mengatakan makruh walaupun Nabi beristinja dengan air, tapi bagi mereka ia adalah perkara yang makruh. Kerana ada keadaan-keadaan yang mana Nabi SAW tidak beristinja dengan menggunakan air. Namun di sini apabila Imam Al-Bukhari dia buka satu topik yang khusus, menunjukkan kepada kita di sana ada dalilnya yang kuat bagi menyanggah pendapat yang kata makruh bila beristinja dengan air. Dan di sini didatangkan kepada kita pendapat yang kata makruh tu datang daripada mana? Sebab tu kalau kita lihat pada muka surat 85, okey, ada banyak riwayat yang dia nyatakan. Contoh riwayat pertama kalau kita lihat di perenggan yang pertama sekali dekat atas tu kan, dikatakan diriwayatkan oleh Ibn Abi Shaybah dengan sanad yang sahih dari Huzaifah ibn Yaman bahawasanya dia ditanya tentang beristinja dengan air, lalu dia menjawab, kalau begitu tanganku masih kotor. Jadi dia kata kalau istinja dengan air ni macam kurang bersih. Mungkin kalau ialah kita guna air kan, jadi dia punya najis tu terkena pada tangan kita lah. Ini maksud ialah bila dia kata tanganku masih kotor. Baik, kita ada riwayat yang kedua. Riwayat kedua di sini diriwayatkan dari Nafi' bahawasanya Ibn Umar tidak beristinja dengan menggunakan air. Ibn Umar siapa di sini?
Anak Umar bin Al-Khattab. Baik, seterusnya diriwayatkan dari Ibn Az-Zubair radhiyallahu an, dia berkata, kami tidak pernah melakukannya, maksudnya beristinja dengan air. Ibn Tin menukil dari Malik bahawa dia mengingkari jika Nabi SAW beristinja dengan air. Jadi ada riwayat yang mengingkari Nabi SAW beristinja menggunakan air, maknanya dia menafikan. Namun tadi kita dah baca kan, Nabi diberikan air untuk beristinja. Dan kita ada riwayat yang terakhir di situ dari Ibnu Habib sebagaimana dipegang oleh mazhab Maliki, bahawasanya dia melarang istinja dengan air kerana fungsi air adalah untuk diminum. So ini hanya pendapat dia sahajalah. Bagi dia air itu fungsinya untuk minum, maka terbaik tidak digunakan untuk benda-benda yang kotor. Ini pendapat dia semikian. Jadi sebab itu Imam Al-Bukhari bila dia dapati di sana ada pendapat-pendapat yang memakruhkan dengan berdasarkan kepada riwayat-riwayat itu tadi, dia datangkan satu bab yang khusus di sini bagi menyanggah pendapat-pendapat itu dan menunjukkan satu bukti yang jelas bahawa Nabi SAW baginda juga beristinja ada masanya menggunakan air. Okey. Baik, seterusnya kita lihat di sini kita ada syarah hadis. Kita ada perkataan Hisham bin Abdul Maliki. Ini perawi kita yang berada pada sanad yang pertama tadi di situ. Maaf, sanad yang hujung tadi yang terakhir tu. Hisham bin Abdul Maliki. Kalau daripada kitab ni nampak pertama lah tapi sebenarnya terakhir. Di sini Hisham ibn Malik dijelaskan siapa beliau. Dia adalah Hisham ibn Abdul Malik Hisham bin Abdul Malik At-Tayalisi. Dan semua perawi yang tercantum dalam sanad ini berasal dari negeri Basrah. Kemudian kita masuk kepada perbincangan yang detail di sini berkenaan dengan satu perkataan aji'u ana wa ghulamun. Aku dan seorang anak kecil yang lain datang membawakan. Bawa apa tadi dia datang? Bawa segayung air. Okey. Untuk siapa? Nabi SAW. Baik, jadi dalam riwayat yang mendatang terdapat tambahan lafaz di bahagian akhir minna. Maknanya di sini ada riwayat yang menyebutkan aji'u ana wa ghulamun minna. Ada tambahan di belakang. Okey, aji'u ana wa ghulamun minna. Tapi dalam riwayat kita ni tidak ada. Di sini Imam Ibn Hajar datangkan sebagai info tambahan. Maknanya mungkin kalau kita baca dalam riwayat lain ada perkataan minna selepas ghulam itu. So di sini kita lihat maksudnya aku dan seorang anak kecil yang lain dari kalangan kami. Iaitu maksudnya dari kalangan kami di sini dari kalangan Ansar. Lafaz ini disebutkan Al-Ismaili dengan jelas di dalam riwayatnya. Okey, selesai perenggan yang pertama, masuk kepada perenggan yang kedua di situ. Di dalam riwayat Muslim tercantum lafaz nahwi, yakni yang sebaya denganku. Dan sekarang Imam Ibn Hajar dia ambil perkataan ghulam tu dia nak discuss perkataan ini yang mana dia sebutkan begini. Okey. Ghulam, kata ghulam artinya anak yang sedang tumbuh besar. Demikian penjelasan Abu Ubaid. Jadi dia kata di sini untuk pendapat pertama kita letakkan anak yang dia nak membesarlah. Ini pendapat daripada Abu Ubaid. Di mana anak kecil yang dalam usia untuk membesar. Dan kalau kita rujuk di sini dia kata dia juga berkata dalam kitabnya Al-Muhkam, ghulam adalah sebutan bagi anak kecil dari mulai disapih hingga berusia 7 tahun. Apa maksud mulai disapih?
lepas, maknanya macam putus susu Betul tak ayat saya? Betul Yalah kita tak ada anak, takut salah guna ayat. Putus susu, maknanya budak tu dia dah habiskan susu, mula daripada itu hingga umur 7 tahun. Ni kita panggil ia sebagai gulam. Okey, ni pendapat yang kedua. Seterusnya disebutkan di sini, ada juga pendapat daripada Az-Zamakhsyari yang berkata di dalam kitabnya Asadul Balagha, gulam adalah sebutan untuk anak yang masih kecil sampai janggutnya tumbuh. Ni lain sikit. Sampai janggut tumbuh tu macam mana Kak Zah? Dah remaja, dah akil balik lah kita kata. Kalau bulu-bulu ni dah tumbuh maknanya dah akil balik lah ya. Okay. Anak kecil sampai usia akil balik. Maknanya masuk usia dia ataupun ketika dia dah balik tu kita kata sampai situ je lah perkataan gulam. Dan dikata di sini, jika ada yang menyebutkan gulam terhadap anak yang sudah tumbuh janggut, bererti yang dimaksud adalah makna majazi. Jadi dia kata, so kita boleh ambil beginilah maksud gulam, sebab saya faham di dalam hadis-hadis yang lain ada juga menyebutkan kanak-kanak yang remaja, bukan kanak remaja lah, orang yang masih remaja ni dia tak dewasa lagi, tapi Nabi panggil dia sebagai gulam. Sebab tu di sini Az-Zamakhsyari dia letakkan maksud yang ketiga di situ. Okey, so kita ada 3 maksud tadi. Pertama, anak kecil yang nak membesar. Nak membesar tu boleh juga masuk sampai ke usia 7 tahun kan, betul tak? Ataupun sampai tumbuh janggutnya tadi, boleh juga. Jadi tadi yang pendapat yang pertama kita kata definisinya umum. Masuk kepada yang kedua dia agak sedikit khusus. Sebab dia berikan satu keadaan yang mana anak tu dah putus daripada susu. Mak dia dah tak susukan dia lagi, kemudian sampailah umur dia 7 tahun, kita panggil anak ini sebagai gulamun. Kemudian kalau masuk kepada pendapat Az-Zamakhsyari, dia kata, okey, anak kecil yang membesar hinggalah dia tumbuh janggutnya. Tadi kita kata dah masuk usia remaja. So ada 3 pendapat yang menyatakan sedemikian. Baik, seterusnya kita ada perkataan yang berikutnya di sini, idawah. Idawah maksudnya gayung, okey, satu gayung. Artinya gayung kecil yang tidak terbuat dari kulit. Maknanya dia buat daripada jenis lain lah ya, bukan daripada jenis kulit. Dan seterusnya kita ada perkataan min ma'in. Okay, air maksudnya adalah segayung penuh dengan air. Okay, senang itu tak apa. Baik, seterusnya kita ada perkataan ya'ni yastanji bih. Jadi sekarang Anas dan temannya yang kecil tadi kan datang bawa segayung air, segayung yang berisi penuh dengan air tadi, tujuannya untuk apa? Dan di sini jelaskan kepada kita untuk diguna bagi istinja. Ini maksudnya yakni yastanji bih. Yang berbicara adalah Hisham. Namun perkataan ini yang menjelaskan bukan Anas. Yang sebutkan tentang ni yang kita kata air itu digunakan untuk beristinja adalah Hisham. Siapa itu? Hisham ibn Abdul Malik tadi. Okay, yang ada pada sanad kita yang yang pertamalah, di baris yang pertama. Jadi Hisham yang jelaskan air itu guna untuk apa. So jelas di sini perkataan itu bukan daripada Anas ibn Malik. Baik, seterus. Setelah itu Al-Bukhari meriwayatkan dari Sulaiman bin Harb. Namun dia tidak menyebutkan lafaz ini. Hanya saja Uqbah meriwayatkan dari jalur Muhammad bin Ja'far dari Syu'bah, dia berkata yastanji bil ma'. Beliau beristinja dengan air. Dan kita di sini ada perenggan yang kedua, perenggan yang ketiga dan seterusnya yang keempat. Didatangkan kepada kita dengan riwayat-riwayat yang lain bagi menjelaskan dengan lebih lanjut tentang hadis kita. Ya, di nombor 150 ini.
Baik, kita lihat kepada riwayat sokongan yang terdapat di perenggan yang kedua, yang mana Al-Ismaili meriwayatkan dari jalur Ibnu Marzuq dari Syu'bah dengan lafaz fantaliqu ana wa ghulamun minal ansari ma'ana idawatun fiha ma'un yastanji minhan nabiyyu sallallahu alaihi wasallam. Maksudnya, maka aku dan seorang bocah ni maksudnya anak kecil ya, maka aku dan seorang anak kecil dari kalangan Ansar pergi membawa gayung yang penuh dengan air untuk keperluan istinja Nabi sallallahu alaihi wasallam. Baik, kita masuk riwayat yang kedua di situ. Al-Bukhari meriwayatkan dari jalur Rauh bin Al-Qasim dari Atha bin Abu Maimunah dengan redaksi ataupun dengan matan yang berbunyi idza tabarraza li hajatihi ataituhu bima'in fayaghsilu bihi. Apabila beliau buang hajat, maka kami bawakan air untuk beliau, lalu beliau pun mencuci. Mencuci maksudnya beristinja dengannya. Dan kita ada riwayat yang seterusnya dalam riwayat Muslim dari jalur Khalid Al-Khazza dari Atha dari Anas, tercantum dengan redaksi fayakhruju alaina wa qad istanja bil ma. Beliau pun keluar menemui kami setelah beristinja dengan air. Okey, ada 3 riwayat tadi kan? Apa sebenarnya yang nak ditunjukkan di situ? Apa dia? Nabi beristinja menggunakan air. Tadi kita baca banyak riwayat yang menyebutkan Nabi tidak beristinja dengan air kan? Sebab tu di sini Imam Ibn Hajar didatangkan banyak riwayat untuk buktikan kepada kita ada cara ataupun ada masanya Nabi menggunakan air. Jadi tak bolehlah nak menafikan ataupun mengingkari bahawasanya Nabi SAW tidak menggunakan air ketika beristinja. So sekarang kita ada banyak riwayat di sini. Riwayatnya semua riwayat yang sahih. Sebagai bukti kukuh kepada kita, dalil kuat untuk menunjukkan bahawa Nabi sendiri menggunakan air. Kita tak kata, tak apa, saya tak terimalah dalil Nabi kata Nabi guna istinja guna air. Tak ada. Jangan cakap tak ada. Ada. Okay? Dan dalilnya adalah kuat. Sebab tu di sini Imam Ibn Hajar didatangkan banyak riwayat untuk dia kuatkan lagi apa yang telah difokuskan oleh Imam Al-Bukhari dalam kitabnya Sahih Al-Bukhari. Ini cantiknya perbincangan. Maknanya kita tak bincang gitu-gitu sahaja, maknanya kita ada dalil yang kuat untuk kita letakkan satu keputusan yang muktamad. Yes, Nabi beristinja menggunakan air, bukan satu saja hadis. Okey, bukan hadis 150 ni saja yang cakap ataupun yang diriwayatkan untuk menunjukkan, tetapi kita ada banyak. Kita ada lebih daripada satu untuk menunjukkan bahawa Nabi beristinja menggunakan air itu tadi. Baik, dari riwayat-riwayat di atas, jelaslah bahawa kisah istinja ini berasal dari perkataan Anas ibn Malik yang meriwayatkan hadis ini. Dan ketiga-tiga hadis tadi kan, bila kita baca, Imam Ibn Hajar Al-Asqalani kata apa? Kesemua hadis ini jelas kepada kita yang ceritakan adalah Anas ibn Malik. Okey, bukan orang lain. Dan hadis ini juga sebagai bantahan terhadap Al-Asili, yang mana dia menyangkal argumen Al-Bukhari dengan hadis tersebut bahawa istinja boleh dengan menggunakan air. Maknanya dia tak terima pendapat yang menyatakan istinja boleh menggunakan air. So dia tolak pendapat Imam Al-Bukhari. Tapi bila kita dah baca kan, di sini ada banyak kan riwayatnya menunjukkan tepatlah apa yang Imam Al-Bukhari tampilkan kepada kita. Baik, sebab menurut Al-Asili, lafaz yastanji bihi bukan perkataan Anas. Jadi kenapa Al-Asili dia menolak, mengatakan bahawa Nabi tidak beristinja dengan air? Sebab bagi dia, perkataan yastanji bihi itu bukan Anas yang sebut. Tadi kita kata siapa yang sebut? Hisham. Jadi sebab itu Al-Asili dia kata, dia bantah kan? Dia kata, yang kata tentang gunakan air untuk istinja tu bukan Anas. Yang kata adalah Hisham. Jadi dia kata begini, yang mana, yang mana dia kata Abul Walid, tapi perkataan Abul Walid salah seorang perawi yang meriwayatkan dari Syu'bah. Alasan lainnya, hadis ini juga diriwayatkan oleh Sulaiman bin Harb dari Syu'bah.
tetapi dia tidak mencantumkan perkataan tersebut. So kita ambil yang akhir sekali tu kan, kenapa dia bantah tadi asalnya? Dia kata kemungkinan air tersebut beliau gunakan untuk berwudu. Jadi sekarang dia kata Anas tak kata pun air itu untuk istinja. Yang cakap tadi Hisham dan juga perawi-perawi yang lain. Jadi bagi Al-Asili, mungkin Anas dan Ghulam tadi kan, dia datang, dia bawa segayung air itu letak dekat tepi itu kan, bukan untuk istinja. Kemungkinan besar untuk Nabi berwuduk. Jadi ini pendapat dia lah, dia kata sedemikian. Baik, so kita lihat di muka surat kita yang berikutnya, bagaimana pandangan Al-Asli itu tadi ditolak. Dia kata begini, akan tetapi kemungkinan yang disebutkan Al-Asli di atas tidak dapat diterima kerana ada riwayat-riwayat yang secara jelas menyebutkan bahawa baginda beristinja dengan air. Jadi apa yang disebut oleh Al-Asli tadi sebagai bantahan terhadap Imam Al-Bukhari kan yang mengatakan tentang topik inilah, di sini dikatakan kita tak boleh terima sebab kita ada banyak hadis yang menunjukkan Nabi SAW beristinja menggunakan air. Okey, seterusnya. Riwayat-riwayat di atas juga sebagai bantahan terhadap orang yang berpendapat bahawa kalimat yakni untuk beliau pakai dalam beristinja adalah perkataan Atta. Perawi hadis ini dari Anas ibn Malik. Atta ni siapa? Tadi kan namanya Abu Muaz. Kemudian diberikan wasmuhu Atta ibn Abi Maimunah. Itu dia. Okey. Jadi Atta yang ambil hadis ini daripada Imam Malik, daripada sahabat Nabi Anas. Sehingga hadis itu dianggap sebagai hadis mursal dan tidak dapat dijadikan sebagai hujjah. Hadis mursal ni sahih ke daif? Kena tengok. Nak tengok macam mana. Okey, tapi secara umum dulu macam mana? Kita kategorikan dia pada hadis sahih ataupun hadis daif? Kalau saya kata, okey, nanti sabar. Bagi saya minum air. Kalau saya kata, hadis ini adalah hadis mursal, pada pemikiran kita hadis itu sahih ke daif? Daif, sebab sanadnya terputus. Okay? Kerana kita faham hadis mursal ini dia berhenti di peringkat tabi'in. Daripada tabi'in terus pergi kepada Nabi. Sekarang kita faham juga tabi'in ni kebiasaannya mereka tidak bertemu dengan Nabi SAW. Jadi macam mana si Atta tu tahu Nabi gunakan untuk beristinja? Sebab tu tadi ada yang mengatakan bahawa hadis ni hadis mursal kita tak boleh gunakan sebagai hujah. Kerana mereka menganggap yang menyebutkan itu bukan Anas. Kemungkinan yang menyebutkan adalah Atta. Di kalangan tabi'in yang biasa ini, yang tidak sempat bertemu dengan Nabi, jadi macam mana pula dia boleh kata air itu digunakan untuk beristinja. Sedangkan yang diceritakan oleh Anas ialah dia cuma bawa air segayung itu kan bagi pada Nabi. So, sebab itu dia kata di sini, hadis itu dianggap sebagai hadis mursal dan tidak dapat dijadikan sebagai hujjah sebagaimana yang dikatakan oleh Ibnu Tin dari Abdul Malik Al-Buni. Baik, riwayat Khalid yang kita sebutkan sebelumnya membuktikan bahawa kalimat tersebut adalah ucapan Anas. Dia berkata, beliau pun keluar menemui kami setelah beristinja dengan air. Tadi, yang masa kita baca banyak-banyak riwayat tu ada kan? Satu riwayat yang terakhir, Anas cerita, lepas Nabi beristinja, okay, boleh lihat di muka surat 86 tadi semula ya. Di perenggan 1, 2, 3, 4, 5. Di perenggan yang kelima, daripada Khalid. Okay. Dalam riwayat Muslim dari jalur Khalid Al-Khazza, dari Atta, dari Anas, tercantum dengan redaksi fayakhruju alaina wa qad istanja bil ma. Jadi yang cakap ni Anas. Dalam riwayat Muslim ni Anas yang cakap. Lepas Nabi SAW beristinja dengan air, Nabi keluar. Nabi bertemu dengan kami. Maknanya di sini, adakah itu ungkapan Atta? Tak. Adakah hadis yang mursal? Tidak. Menunjukkan bahawa sahabat itu sendiri yang cerita. Lepas Nabi beristinja dengan air yang kami letak itu tadi, Nabi keluar bertemu dengan kami. Jadi maknanya di sini, kita lihat ya, hadis riwayat Imam Al-Bukhari ini, ia perlu dikuatkan dengan hadis dalam riwayat-riwayat yang lain. Baru penceritaannya jelas. Baru jalan cerita itu kuat dan akhirnya kita pegang ia sebagai hadis yang menunjukkan bahawa Nabi beristinja menggunakan air. Okey, saya nak berhenti sampai situ untuk bab kita yang ke
15. Kita terus masuk kepada bab yang ke-16 untuk kita sambung lagi perbincangan tentang hadis ini sebab hadisnya adalah hadis yang sama. Namun saya tetap nak baca juga hadisnya untuk mengambil berkatlah untuk pembelajaran kita. Baik, bab yang ke-16 di muka surat 88. Kita bincangkan satu topik yang berbeza tapi hadisnya sama. Tadi topiknya ialah beristinja menggunakan air. Sekarang ini bab 16 topiknya orang yang dibawakan air untuk bersuci. Okey, topik berbeza. Dalam bahasa Arabnya babun man humila ma'ahul ma'u li tuhurihi. Wa qala Abu Darda alaysa fikum sahibun na'laini wat tahuri wal wisadi. Maksudnya, dan Abu Darda berkata, bukankah di antara kalian ada seorang yang bertugas mengurus kedua sandal Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, air untuk bersuci dan bantal beliau? Okey. Baik, seterusnya masuk kepada hadis 151. Haddatsana Sulaiman bin Harb qala haddatsana Syu'bah an Abi Mu'adz huwa Atha' bin Abi Maimunah qala sami'tu Anasan yaqulu kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam idza kharaja li hajatihi tabi'tuhu ana wa ghulamun minna. Okey, nampak ya? Tadi masa yang hadis 150 perkataan minna tak ada. Masuk dalam hadis ini kita ada perkataan minna selepas ghulam. Dikatakan ana wa ghulamun minna ma'ana idawatun min ma'in. Okey, saya tak baca ya terjemahannya sebab sama sebagaimana yang tadi. Terus kita masuk kepada syarah judul bab. Jadi, pada syarah judul bab ini kita ada perkataan babun man humila ma'ahul ma'u li tuhurihi. Bab orang yang dibawakan air untuk bersuci. Okey, sampai situ saja. Yang lain tu nanti boleh baca sendiri sebab hanya perkataannya. Baik, perkataan waqala Abu Darda'i alaysa fikum. Jadi sekarang kenapa ada perkataan Abu Darda di sini? Kan? Kenapa sebelum hadis 151 ni Imam Al-Bukhari letak perkataan Abu Darda? Di sini Imam Ibn Hajar dia explain. Dia jelaskan kepada kita kenapa ada perkataan Abu Darda di situ. Baik, Abu Darda berkata, bukankah di antara kalian, ucapan ini ditujukan kepada Al-Qamah ibn Qais. Jadi sekarang ni Abu Darda dia cakap dengan Al-Qamah ibn Qais. Yang dimaksud dengan orang yang bertugas mengurusi kedua sandal Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah Abdullah ibn Mas'ud radhiyallahu an. Kerana dialah yang bertugas melayani Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam urusan sandal. Sedangkan pemilik dua sandal yang sebenarnya adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi, kerana dia yang sentiasa membawakan dua sandal Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka secara majazi julukan ni maksudnya gelaran, okey? Gelaran sahibun na'lain ini diberikan kepada Abdullah ibn Mas'ud radhiyallahu an. Hadis ini akan dicantumkan dengan sanad yang bersambung di dalam kitab Al-Manaqib insya-Allah. Jadi ini separuh je daripada hadisnya. Nanti kalau kita buka dalam kitab Manaqib, Al-Manaqib, dia akan datangkan dengan riwayat yang lebih panjang. Baik, seterusnya kita pergi kepada syarah hadis. Di sini Imam Ibn Hajar dia jelaskan kenapa dicantumkan perkataan Abu Darda itu tadi. Dicantumkan hadis Anas dan hadis Abu Darda ini oleh Imam Al-Bukhari memberikan kesan yang kuat. Okay, ada satu kesan yang kuat bahawa anak kecil yang bersama Anas ibn Malik itu adalah Abdullah ibn Mas'ud. Okay. So, siapa gulam tu terjawab pada hadis yang ke-16. Yang menemani Anas ibn Malik tu siapa? Yang Anas kata seorang lagi budak kecil. So di sini Imam Ibn Hajar kata Abu Darda Imam Al-Bukhari bila didatangkan riwayat daripada Abu Darda itu nak menunjukkan satu kesan yang kuat ataupun satu petunjuk yang kuat.
Anak kecil yang bersama dengan Anas yang kita baca tadi pada hadis 150 di bab yang ke-15 ialah Abdullah ibn Mas'ud radhiyallahu an. Kemudian dia kata begini, dan sebagaimana yang telah kami sebutkan bahawa secara majazi sebutan ghulam juga boleh ditujukan kepada orang yang sudah dewasa. Tadi kita bincangkan kan perkataan ghulam tu sampai tumbuh janggut. Jadi persoalan sekarang, Abdullah ibn Mas'ud tu budak kecil ke? Kan? Abdullah ibn Mas'ud tu budak kecil ke? Bukan. Abdullah ibn Mas'ud bukan budak kecil. Tapi kemungkinan dia adalah seorang pemuda ketika bersama dengan Anas. Maksudnya ketika dia remaja pada masa itu. Jadi kita tak boleh nak pertikaikan. Jadi masalahnya sekarang Abdullah ibn Mas'ud dia bukan anak kecil. Namun kenapa pula Imam Al-Bukhari boleh memberikan satu petunjuk yang kuat menyatakan Abdullah ibn Mas'ud, ghulam yang bersama dengan Anas itu adalah Abdullah ibn Mas'ud. Tapi sekarang di sini Imam Ibn Hajar dia explain pada kita. Tadi pun kita dah sebutkan tentang definisi ghulam. Tak semestinya dia anak kecil yang baru diputuskan susunya ataupun sampai umur 7 tahun. Dia kemungkinan sudah sampai kepada usia remaja akil baligh yang buktinya ialah janggutnya sudah tumbuh. So Abdullah ibn Mas'ud boleh masuk pada kategori yang ketiga di sini. Okey, nampak tak keterkaitannya dengan perbincangan pada bab yang ke-15 tadi. Baik, seterusnya kita lihat di sini. Buktinya Nabi SAW pernah bersabda kepada Abdullah ibn Mas'ud yang saat itu sedang mengembala kambing di kota Makkah. Innaka la ghulamun mu'allamun. Nabi guna perkataan ghulam ketika Nabi bercakap dengan Abdullah ibn Mas'ud. Untuk hadis ini, maksudnya sesungguhnya kamu ini seorang anak yang terpelajar. Jadi jelas kepada kita bahawa Nabi menggunakan perkataan ghulam itu bukan hanya untuk anak kecil. Yang berusia 3, 4, 5 sampai 7 tahun. Tetapi remaja ataupun pemuda lah yang ada pada zaman Nabi SAW. Baik, seterusnya atas alasan inilah Anas ibn Malik mengatakan wa ghulamun minna. Okey, sekarang kita masuk kepada perkataan yang minna tu. Seorang anak kecil dari kalangan kami. Maksudnya dari kalangan sahabat atau salah seorang pembantu Nabi SAW. Kerana begini ya, minna ni tak semestinya di kalangan Ansar. Sebab Anas ibn Malik kita kenali sebagai pelayan Nabi sejak kecil. Bukan dia seorang. Dalam kehidupan Nabi sebagai seorang pelayan, Nabi SAW ada ramai sahabat yang berkhidmat kepada baginda. Antaranya ialah Abdullah ibn Mas'ud. Jadi sebab itu dia kata di kalangan kami. Di kalangan kami boleh jadi ialah kami yang berkhidmat kepada Nabi SAW sebagai pelayan. Tadi pun kita dah jelaskan apa tugas Abdullah ibn Mas'ud di sini. Dia jaga sandal Nabi. Okey, sahibun na'lain diberikan satu gelaran kepada Abdullah ibn Mas'ud sebagai sahibun na'lain, orang yang memiliki sandal lah, tapi sebenarnya itu yang memiliki sandal tu adalah Nabi, bukan Abdullah, cuma sebab pekerjaan dia. Pekerjaannya sebagai orang yang menguruskan sepatu Nabi, sandal Nabi, kita panggil dia sebagai sahibun na'lain. Bermakna dia memegang jawatan sebagai pelayan Nabi juga bersama dengan Anas ibn Malik. Jadi kita panggil sebagai rakan sejawatan. Okey, sama-sama. So di sini dia kata, di dalam riwayat Al-Ismaili disebutkan dengan lafaz minal ansar. Tapi ada riwayat lain yang kata minal ansar, dari kalangan ansar. Boleh jadi lafaz ini berasal dari perkataan perawi. Mungkin si perawi melihat di dalam satu riwayat tercantum dengan lafaz minna, dari kami. Lalu dia menganggap bahawa yang dimaksud Anas adalah kabilahnya. Okey. Akhirnya dia meriwayatkan hadis ini secara makna dengan mengatakan dari kalangan Ansar. Selain itu, seluruh sahabat boleh disebut sebagai kaum Ansar, walaupun secara uruf kata Ansar itu khusus untuk Bani Aus dan Bani Khazraj. Okay, ini pendapat Imam Ibn Hajar lah ya. Dia kata semua sahabat boleh juga nak dipanggil sebagai Ansar, secara umumnya begitu. Tapi kalau secara khusus, Ansar ini kita faham sebagai golongan ataupun Bani Aus dan Khazraj. Golongan yang menetap, penduduk tetap di Madinah. Baik, kita ada riwayat yang terakhir ya. Di sini
Abu Daud meriwayatkan dari hadis Abu Hurairah radhiyallahu an yang mana dia berkata, "Kana an-nabiy sallallahu alaihi wasallam idza atal khala'a ataituhu bima'in fi raqwatin fastanja." Apabila Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pergi ke mana? Tandas. Gimana sih bacanya? WC. Ke WC. Tandas ya? Okey. Maka aku bawakan untuk beliau segayung air yang beliau gunakan untuk beristinja. Sekarang ini, bila kita baca riwayat ini, kita dapati yang bagi air itu siapa? Abu Hurairah. Bukan Anas. Ataupun bukan Abdullah ibn Mas'ud. Kan? Hadisnya daripada Abu Hurairah. Abu Hurairah kata apa? Apabila Rasulullah SAW pergi ke tandas, aku bawakan untuk beliau. Okay, aku bawakan untuk beliau segayung air yang beliau gunakan untuk beristinja. Berdasarkan riwayat ini, boleh jadi anak yang dimaksud dalam hadis Anas di atas adalah Abu Hurairah. So kita ada dua pendapat. Satu pendapat kata Abdullah ibn Mas'ud. Kedua ialah Abu Hurairah radhiyallahu an. Kenapa? Pening dah. So siapa yang bawa air tu sebenarnya? Satu kata Abdullah, satu kata Abu Hurairah. Tapi riwayat jelas tadi, Abu Hurairah yang ceritakan, dia yang bawakan air tadi kan? Dia bukan orang lain cerita tau, dia cerita sendiri. Okey, saya yang bawakan air kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Baik, kemungkinan ini dikuatkan oleh sebuah riwayat Al-Bukhari ketika menyebutkan kisah jin yang diriwayatkan dari Abu Hurairah. Kisah apa tu? Ada kisah jin. Abu Hurairah cerita kisah jin. Bukan. Apa? Masuk dalam gelas tak boleh keluar? Macam mana? Sekejap, saya tak dengar sangat. Jin apa? Jin dalam rumah? Oh, dia suruh baca Ayatul Kursi. Oh, ingat cerita jin tu je. Cerita jin ada banyak tau. Macam kita hidup, cerita jin kita ada banyak. Bukan satu cerita je. Ada, Kak Dewi. Kisah jin. Okey, saya faham. Bila kita cerita kisah jin kan, Abu Hurairah dengan jin, dia mesti kisah dekat rumah zakat tu, Baitul Mal tu kan. Yang mana jin tu dia curi, tapi dia menyerupai manusia. Dan Abu Bakar tangkap dia, Abu Hurairah tangkap dia, dia kata nak bawa jumpa Nabi. Dan dia kata apa? Jangan bawa saya jumpa Nabi. Saya akan ajarkan kamu dengan satu amalan. Yang mana kamu akan amalkan. Tu dia ajar sebelum tidur baca ayat kursi. Nanti jin tak ganggu sampai esok pagi. Kan? Allah Subhanahu Wa Taala akan jaga engkau dan syaitan tidak akan dekat engkau sampai keesokan paginya. Bila Abu Hurairah lepaskan dia. Okey, sebab apa? Abu Hurairah kan dia ni orang alim. Kan? Sampai mengajarkan dia gitu kan. Agaknya ni orang baik-baik ni. Mungkin dia terdesak ke apa kan mencuri itu kan sebab tak ada duit dan sebagainya. Jadi Abu Hurairah lepaskan dia. Bila jumpa dengan Nabi, Abu Hurairah cerita pada Nabi. Nabi kata apa? Betul. Apa yang dia cakap. Tapi dia adalah seorang yang pendusta sebenarnya. Sebab dia adalah syaitan. Namun untuk kes tadi betul. Yang dia cerita tentang Ayatul Kursi. Tapi untuk cerita ni, cerita lain. Cerita lain ni cerita jin. Penat saya cerita panjang-panjang. Izzah kata, alamak cerita lain. Penat aku dengar buka telinga. Khusyuk dia tengok muka saya dari tadi. Boleh saya kata cerita lain? Cerita lain. Semangat aku dengar cerita lain rupanya. Okey, Abu Hurairah bukan sekali je jumpa jin. Ada banyak kali jumpa jin. Tetapi di sini, yang tentang kisah jin ni, Nabi ceritakan tentang makanan jin. Makanan jin. Baik-baik ya. Jangan makan makanan jin. Tak ada. Abu Hurairah, ada satu hadis yang mana Abu Hurairah dia bawa satu kantung air yang diperbuat daripada kulit. Dia nak bagi Nabi untuk beristinja. Ini perkataan depan tu kan. Yang mana dia bawa air untuk Nabi Abu Hurairah. Tapi Nabi kata kepada dia,
siapa ni? Bila nampak ada orang berikan air ni kan, dia kata siapa? Dia kata, ana Abu Hurairah. Dia kata, saya Abu Hurairah. Dan Nabi kata apa? Carikan untuk saya batu. Nabi kata, pergi cari batu, jangan cari tulang belulang dan juga kotoran binatang. Okey, baru datang. Nabi nak guna batu untuk istinja. So kita dapat di sini, satu, air telah diberikan, tapi Nabi minta batu. Sebab tu ada yang mengatakan Nabi tak guna air untuk beristinja. Okey, jelas hadisnya. Kemudian sekarang ini kita nak cerita ni tentang kenapa Nabi SAW tak bagi Abu Hurairah cari tulang ataupun kotoran binatang. Abu Hurairah dia tak faham masa tu. Dia cari, dia kata aku pun pergi cari batu. Dan aku letakkan batu tu dekat hujung baju aku ni, lalu aku letak dekat tepi Nabi SAW. Dan Nabi SAW gunakan batu tu untuk beristinja. Setelah itu, lepas Nabi selesaikan urusan baginda tu, aku pun tanya kepada Nabi, kenapa tak boleh guna tulang? Kan? Dan juga kotoran tu. Nabi pun cerita dekat Abu Hurairah, kisah jin. Dia kata, ada jin pernah datang kepada aku. Okay, di kalangan nasibin, maksudnya daripada kampung ni. Daripada Hougang pun ada jin juga. Tiba-tiba, saya Hougang, saya jin di kampung Hougang. Awak jin kampung Woodlands kan? Macam gitulah. Okay, dulu ada kampung nama Nasibin. Jadi jin ni daripada kampung ni datang. Bukan saya kata kampung tu tak ada manusia. Ada manusia. Cuma ni di kalangan jin yang tinggal dekat situ. Dan Nabi kata apa? Ini di kalangan jin yang terbaik. Maksudnya baik jin ni. Dan mereka minta kepada Nabi supaya minta kepada Allah Subhanahu Wa Taala berikan bekal untuk mereka. Jadi Nabi SAW doa yang bekal untuk jin ni untuk makan tulang dengan kotoran haiwan. Sebab tu jangan ganggu. Tulang-tulang belulang ni kan kita makan KFC contoh. Saya bagi contoh. Yang kita buang tulang tu kan, jangan ganggu. Biarkan letak kat situ. Nanti malam dia makan datang rumah. Tapi jangan letak kat dalam sinki tu, buang kat bawah tu. Buang ke dekat tu kan. Biar dia korek dekat bawah lah, jangan dia korek dalam rumah kita. Kalau dia korek dalam rumah kita apa rasanya? Tiba-tiba bangun 3 pagi dengan sonsek. Rupanya cicak. Ingatkan jin yang korek tong sampah kita, rupanya cicak. Okay. So ini yang nak katakan daripada kisah jin tadi yang diriwayatkan oleh Abu Hurairah. Okay? Abu Hurairah ceritakan tentang makanan jin. Asalnya, awalnya kita lihat Abu Hurairah yang datang bawakan air kepada Nabi untuk beristinja. Jadi yang kita baca tadi kan, riwayat yang kita baca dalam kitab ni dikuatkan dengan kisah jin tadi riwayatnya. So ada 2 kisah yang menunjukkan kepada kita Abu Hurairah yang datang bawakan air untuk Nabi SAW. Okey, baik. Seterusnya kita lihat di situ, pada hadis itu disebutkan bahawa ia membawa tempat air. Tadi saya dah ceritakan hadisnya riwayat Al-Bukhari juga. Hadisnya riwayat Imam Al-Bukhari juga ya. Baik, yang tentang kisah jin tu. So sekarang ini, dalam hadis tadi kita lihat kemungkinan tersebut juga dikuatkan oleh riwayat di dalam Sahih Muslim bahawa Anas juga menyebutkan dengan ungkapan anak yang paling muda di antara kami. Jadi ada riwayat yang mengatakan anak yang sama dengan Anas ni di kalangan yang paling muda. Di kalangan yang paling muda, dia kata jadi agak jauh kemungkinannya kalau yang dimaksudkan oleh Anas itu adalah Abdullah ibn Mas'ud. Kemudian dia kata wallahu a'lam. Dan jika hal ini benar, bererti maksud dari paling muda di antara kami di sini adalah yang paling akhir memeluk agama Islam. Sebab Abu Hurairah adalah di kalangan sahabat yang paling akhir memeluk agama Islam, tapi akhir-akhir pun paling banyak meriwayatkan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ini yang kita kata masa kita perlu walaupun singkat, ia perlu dimanfaatkan dengan sebaik-baiknya. Tak semestinya lama, itulah yang terbaik. Tapi singkat, nama nampak Abu Hurairah, dia hidup tak lama. Maksudnya Nabi tak lama dengan dia. Tapi di kalangan sahabat, dialah yang paling banyak hadis yang dia hafal dan riwayatkan. Singkat saja, di paling akhir. Dia tak lama.
Tapi Masya Allah, Tabarakallah, ini satu yang saya selalu peganglah. Kita kalau buat apa-apa pun dalam hidup ni, dia bukan tentang masa. Tetapi bagaimana manfaatnya apa yang kita lakukan. Kan kita duduk dengan orang lama-lama pun tak guna, betul tak? Duduk dengan Ustazah 3 jam contoh. Tapi kalau Ustazah sosek, pompang-pompang, ni apa tu pompang di Zalman ni, lain cerita. Pompang-pompang Ustazah ni, apa dia berbual 3 jam, tak ada benda pun tak guna juga. Biar kadang-kadang dia 1 jam, setengah jam, tapi apa yang disampaikan tu betul mampat, orang katakan mantap. Bawa balik kenyang. Bawa balik kenyang. Macam jin pula. Bawa balik kenyang. Ada ilmu kan pada diri kita. Jangan cakap panjang-panjang tapi satu benda tak ada. Okay, ini yang kita belajar daripada Abu Hurairah. Masa dia dengan Nabi, tak lama. Tapi dalam masa yang tak lama itu, Masya Allah, Tabarakallah. Hadis ni paling banyak. Abu Bakar pun tak banyak. Orang kita kata Abu Bakar di antara yang pertama meluk agama Islam, betul tak? Tapi tak sebanyak Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Okey? Baik, seterusnya kita pergi kepada perenggan yang berikutnya di sini, yang perenggan kita yang terakhir ya. Dalam riwayat Muslim disebutkan sebuah hadis yang panjang dari Jabir. Dah pula keluar lagi seorang nama salah. Sebagaimana dia tercantum di akhir kitab. Disebutkan bahawa Nabi SAW pergi untuk buang hajat, lantas diikuti oleh Jabir dengan membawa segayung air. Ini menunjukkan bahawa kemungkinan anak yang masih samar itu adalah Jabir, terlebih lagi dia adalah seorang Ansar. So kita ada 3 orang. Tadi pertama siapa? Tak, ni kawan yang teman Anas tadi. Okey, sekarang karakter yang pertama tadi Anas. Anas cerita dia bawa air untuk Nabi, kemudian ada seorang ni. Yang kita nak cerita sekarang, yang seorang ni siapa? Tadi kita ada 3 orang. Satu siapa? Abdullah. Ini Abdullah. Kedua, Abu Hurairah. Ketiga, Jabir. Ada 3 orang. So mana satu sekarang ni? Pandai-pandailah pilih. Pandai-pandailah pilih. Ghulam. Sekarang kita bincang perkataan ghulam. Siapa ghulam yang bantu Anas bawa air untuk Nabi? Okey? Pertama, kita ada Abdullah ibn Mas'ud. Kedua, kita ada Abu Hurairah. Ketiga, kita ada Jabir. Ketiga-tiga mereka dilihat sebagai orang yang bawa ataupun melayan Nabi SAW, bawakan air. Sekarang dia tak beritahu kita mana satu jawapan yang tepat. Okey, Imam Ibn Hajar juga tidak katakan pendapat yang paling sahih yang mana satu. Kita cuma diberikan dengan 3 nama sahaja sebagai orang yang dimaksudkan dengan ghulam yang bersama dengan Anas ibn Malik untuk bawakan air kepada Nabi SAW. Tetapi kalau kita nak kaitkan dengan kata-kata Abu Darda tadi, yang paling terkesan kuatnya adalah Abdullah ibn Mas'ud. Okay, Abdullah ibn Mas'ud. Sebab apa? Dia dua-dua kerja sama. Bukan saya kata Abu Hurairah ni dia kerjanya bukan sebagai pelayan, tidak. Tapi kebiasaannya Abu Hurairah ni dia sendirian berhad. Okey, dia selalu dengan Nabi SAW secara privately. Kan? Jadi keadaan, situasi Abu Hurairah dan Jabir berbeza dengan Abdullah ibn Mas'ud. Abdullah ibn Mas'ud dengan Anas, mereka ni kamcing pula. Tak, mereka ni satu sama-sama bekerja. Kelik lah orang kata kan, kelik. Sama-sama kerja. Jadi maknanya sebab sini Imam Al-Bukhari kata apa? Ini adalah keadaan yang menunjukkan betapa kuatnya maksud ghulam di dalam hadis ini adalah Abdullah ibn Mas'ud. Kerana satu, okey, mereka ni sama-sama bekerja. Jadi kemungkinan dalam keadaan anda kerja sama-sama tu kan, teman-teman ke apa kan, sedemikian. Kemudian minna, ada perkataan minna tadi di kalangan kami. Di kalangan kami menunjukkan satu, mungkin di kalangan Ansar. Kedua, kerana kami sama-sama bekerja. Jadi kekuatannya pada pendapat yang pertama lebih di situ. Sebab tu kan kalau kita baca tadi di muka surat 89, Imam Ibn Hajar kata apa? Memberikan kesan yang kuat. Imam Al-Bukhari memberikan kesan yang kuat.
Walaupun di sini didatangkan kepada kita dengan ada juga orang lain yang kerjanya ataupun berkhidmat dengan Nabi, mereka berikan air untuk Nabi beristinja. Tapi kita lebih cenderunglah untuk mengambil pendapat Abdullah ibn Mas'ud, sebagaimana yang Imam Ibn Hajar juga nyatakan Imam Al-Bukhari memberikan kesan yang kuat. Maknanya ada petunjuk yang kuat menyatakan Abdullah ibn Mas'ud adalah ghulam yang menemani Anas ibn Malik. Okey, itu saja perbincangan kita untuk pagi ini. Lebih masa dah, Ustazah. Macam mana? Boleh faham? Ada yang kelabu-kelabu asap? Semua okey? Ada soalan tak? Macam mana? Apa dia? 2 tahun. Tapi ikutlah, kadang-kadang budak beza-beza kan? Budak berbeza. Ada umur, itulah. So, dia cuma cakap potong susu tu, dia tidak ada hadkanlah umurnya berapa. Ikut kepada keadaan anak itu tadi macam mana. Okey? Ada soalan lain? Tak ada? Yang di belakang ada soalan. Kuat tak suara tu nak dengar? Semua okey jelas ya? Oh tak, saya habiskan situ. Oh, bawa tak baca. Asal tak baca ni? Okay. Oh, garangnya ada principal dekat sini. Bawa tak baca, dah kita selesai situ saja. Selesai sampai situ saja. Okey, yang bawah tu memang saya tak baca lah, saya tinggalkan saja. Sebab dia kaitannya tak berapa kuat sangatlah untuk dibawa kan. Tak apa, boleh baca sendiri tu, tak ada masalah. Okey, baik, kalau tak ada apa-apa soalan, kita tutup dengan tasbih kafarah. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.